Salam hormat, bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 16 November. Sarawak mencatatkan 4 lagi kes baru positif COVID-19 malam, jadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,040 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya memaklumkan 4 kes baru semalam dilaporkan di daerah Kuching. Menurut JPBN, 3 daripada 4 kes tersebut mempunyai kontak rapat dengan kes-kes positif yang telah dilaporkan sebelum ini. Kes-kes tersebut telah menjalani saringan kedua di fasiliti kesihatan kerajaan melalui pengesanan kontak kepada kes positif. Manakala satu kes adalah kes baharu melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan yang telah menjalani saringan COVID-19 kerana mengalami demam, keletihan dan sakit kepala pada 14 November. Kes ini merupakan seorang pekerja di sebuah syarikat swasta dan tinggal di asrama yang disediakan oleh syarikat tersebut. Kes telah dimasukkan ke wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Sarawak memaklumkan bahawa kluster Bah Arnab di daerah Kuching diisytiharkan tamat semalam. Sehingga semalam, seramai 72 orang telah disaring di mana 12 orang telah dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks manakala 60 orang lagi adalah negatif. Semalam juga menyaksikan tiada kluster baharu dilaporkan menjadikan terdapat 5 kluster yang masih aktif di negeri ini. 5 kluster tersebut ialah kluster Green Hill Kuching, kluster Wisma Sebekas Kuching, kluster Jalan Abel Kuching, kluster Baki Kuching dan kluster Seladah Kuching. 18 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam iaitu 14 kes dari Hospital Umum Sarawak dan 4 kes dari Hospital Miri. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 94 orang iaitu 85 orang di wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak dan 9 orang di Hospital Miri. Daerah Kuching masih kekal status merah dengan jumlah keseluruhan seramai 124 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sementara itu, Polis Sarawak telah mengeluarkan 30 notis kompaun kepada individu yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Daripada jumlah itu, 20 notis kompaun dikeluarkan di Bintulu, 7 di Muka, 2 di Miri dan 1 di Serike. Menurut JPBN, sebanyak 1,728 jumlah kenderaan diperiksa semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kenderaan yang diperiksa sebanyak 43,405 buah kenderaan. Manakala 20 buah kenderaan juga diarah berpatah balik menjadikan jumlah keseluruhan kenderaan yang diarah berpatah balik mulai 9 November lalu sebanyak 156 buah kenderaan. Semalam juga menyaksikan sebanyak 2,119 premis telah dipantau iaitu 203 di Pasaraya, 299 di restoran, 8 kilang, 145 bank, 64 pejabat kerajaan, 32 pemeriksaan dibuat kepada penjaja, 71 di Pasar Tani Awam, 80 di tempat ibadah, 20 di tapak pembinaan dan 1,151 di lain-lain tempat. Operasi melibatkan 525 anggota pematuhan PKPB terdiri daripada antaranya PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan Rela. Sementara itu, semalam juga menyaksikan 7 sekatan jalan raya dijalankan di 6 buah daerah iaitu di Lawas, Lundu, Bau, Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Para peniaga di daerah Kuching menyambut baik pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching. Bagaimanapun, rata-rata peniaga yang ditemui tetap melahirkan kerisauan memandangkan PKPB itu memberi kesan kepada perniagaan mereka. Tinjauan kru berita RTM di Medan Niaga Sato Kuching mendapati tidak ramai pengunjung yang datang. Ini kerana had waktu berniaga ditetapkan dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Memang ada slow sikit lah sekarang berbanding dengan yang dulu lah. Tapi kita apa yang kita boleh buat ialah sabar saja lah, sabar saja. And then buat some promotion lah, and then show to my customer apa benda yang baru. Buat kerja lebih lah. WhatsApp ke, WeChat ke, FB lah. Business teruk.
Ada drop 50% lah. Sebab dia jangka masa sekarang yang baru policy dari pukul 6 sampai pukul 12 saja. Jadi masa sudah pendek. Jadi bisnes memang tidak okey lah. Memang tak okey lah. Bisnes melosok lah. Masih tidak okey. Masih tidak okey. Ya, tapi sebab ini 2 minggu tutup dalam pukul 12 kan, jadi tidak banyak orang lah. Bagi peniaga ikan trubok pula, punca pendapatan sebelum ini yang mendapat keuntungan daripada pelancong dalam dan luar negara, namun kini terpaksa bergantung kepada hasil belian daripada masyarakat tempatan. Buat masyarakat ekonomi teruk benar lah. Dan lagi dagang ikan masin tu, harap dari customer dari Semenanjung pun, masa tu PKP lebih. Cuma dari Semenanjung pun saya pergi situ. Orang situ beli RM10, RM20 macamnya. Pun lagi ikan yang fresh macam tu boleh lah. Pun lagi ikan yang masin, trubok masin tu, yang tu. PKPB di daerah Kuching selama 14 hari mulai 9 hingga 22 November ini. Sementara itu, orang ramai kini dilihat semakin dapat membiasakan diri dengan kebiasaan baru dalam menghadapi pandemik COVID-19. Ia bukan sekadar dengan pemakaian pelitup separuh muka, bahkan keperluan untuk mengisi maklumat diri seperti nama dan nombor telefon atau mengimbas kod QR sebelum memasuki sesebuah premis. Tinjauan di sebuah pasar tani di Kuching mendapati pengunjung mula mengambil serius saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Masyarakat dilihat semakin selesa dengan keadaan dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian mereka. Untuk masa tu nak, sebab kita dah dari bulan 3 nak sampai kini dah lamanya jadi macam satu kebiasaan dah. So saya dah macam rasa kesusahan kita nak pakai face mask, cek suhu sebab nang dah macam dah terbiasa, bahkan pergi kerja pun macam ya juga. So nya saya dah menyusahkan lah. Bagi kami kebiasaan sebab bagi kami sebelum kita keluar kita akan sedia semua barang tu dulu. Jadi saya tak apa-apa masalah bagi kami lah actually lah, tapi untuk permulaan memang kita rasa selesa, tapi sekarang alhamdulillah lah kita ikut saja. Bagi kami saya dah jadi masalah lah untuk keadaan masa tu nak dah kini tu dah macam biasa lah. Setiap kali keluar rumah memang standby untuk dia lah, dan kadang simpan dalam kereta untuk kita memudahkan semua lah. Pada saya dah menjadi satu kebiasaan lah, sebab inilah norma yang patut kita patuhi, dan dalam masa yang sama kita cuba juga kita berusaha lah untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan harapan keadaan akan kembali seperti sedia ada dan memudahkan semua orang. Duta Khas kepada Perdana Menteri ke Republik Rakyat China yang juga ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing semalam memohon maaf atas ketelanjuran kata beliau ketika perbahasan Belanjawan 2021. Dalam kenyataan media rasminya, Datuk Seri Tiong yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif PDP berkata, permohonan maaf tersebut dibuat bagi memastikan perjalanan sidang Dewan Rakyat berjalan lancar dan demi kepentingan serta keharmonian negara. Mengulas lanjut, beliau tidak berniat untuk menafikan amalan mulia semua petugas barisan hadapan termasuk Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurutnya lagi, beliau hanya berniat untuk membahas soal COVID-19 yang membimbangkan rakyat supaya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pada persidangan Dewan Rakyat Rabu lepas, Datuk Seri Tiong membangkitkan isu mengenai Ketua Pengarah Kesihatan yang tidak turun padang dan hanya membuat sidang akhbar harian untuk mendapatkan publicity. Kenyataan beliau telah mendapat reaksi negatif daripada pemimpin dan rakyat Malaysia yang rata-ratanya menyuarakan sokongan penuh terhadap usaha Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam memerangi pandemik COVID-19 di negara ini. Seramai 10 individu termasuk 8 pendatang asing tanpa izin parti ditahan kerana disyaki cuba meloloskan diri di laluan tikus dan menyeludup barang di Persempadanan Sarawak dan Kalimantan Barat Sabtu lepas. Menurut kenyataan Markas 1 Division, semua suspek ditangkap menerusi op benteng di Sektor Tembeduk, Serian dan Sektor Lubuk Antu, Seri Aman.
Menurut kenyataan tersebut, kes pertama berlaku sekitar pukul 5.15 petang ketika sepasukan anggota sedang melakukan rondaan keselamatan di sempadan di sektor Tebedu. Pasukan tersebut berjaya mengesan dan menahan 5 parti di sebuah rumah yang tidak berpenghuni terletak di seberang Taman Selera Puspa Indah. Ketika ditahan, kelima-lima mereka sedang menunggu seseorang untuk mengambil mereka. Setelah disoal siasat, kelima-lima parti tersebut mengaku bekerja di Bintulu dan hendak balik ke Indonesia menggunakan lorong tikus sempadan Malaysia Indonesia. Kesemua mereka dibawa ke Balai Polis Tebedu untuk tindakan selanjutnya. Manakala kes kedua melibatkan di sektor Lubuk Antu Sri Aman, kira-kira 400 meter dari sempadan Malaysia Indonesia. Dalam kejadian pukul 7.50 malam itu, anggota satu division yang sedang dalam kedudukan serang dan tangkap melihat seorang awam menunggang motosikal dalam keadaan mencurigakan. Tanpa menyedari pergerakannya diperhatikan, penunggang motosikal tersebut dilihat mengiringi 2 buah kenderaan jenis pacuan 4 roda dari Malaysia menuju ke arah sempadan Indonesia. Pasukan itu kemudian menahan 2 buah kenderaan tersebut manakala penunggang motosikal melarikan diri. Hasil pemeriksaan, 5 individu termasuk seorang remaja dalam kenderaan itu ditangkap bersama beberapa barangan. Turut disita 2 buah kenderaan pacuan 4 roda dengan rampasan keseluruhan bernilai hampir RM500,000. Semua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Lubuk Antu untuk siasatan lanjut. Satu division menegaskan pihaknya menerusi Op Benteng komited mengawal sempadan negara secara bersepadu daripada dibolisi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain mengekang penularan wabak COVID-19. Baik, saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sentiasa berikan kerjasama antara dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Saya Bumawin, sehingga berjumpa lagi.